Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Memetik mutiara kata daripada Hamka, kehidupan itu ibarat lautan. Orang yang tidak berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia ditelan ombak dan gelombang. Untuk menjalani kehidupan yang sempurna bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap manusia tidak terlepas daripada menerima ujian. Namun apa jua halangan dan cabaran mendatang, mampu kita harungi dengan doa, ilmu dan pengalaman yang mematangkan fikiran. Menarik di Nona minggu ini. Dia bertanya pada saya, betul ke tangan kakak dah tak ada Umi? Saya terkedu. Saya diam. Ambil masa juga untuk saya jawab. Memang dah tak ada. Ada ke tangan kakak ataupun tak ada sekalipun. Tak penting lagi Umi. Yang penting kakak selamat. Setitik air mata tak keluar. Dia tak menangis pun. Kak Ifah memang cita-cita nak jadi artis atau bagaimana? Memang cita-cita jadi artis. Oh, Mira, daripada dulu? daripada sekolah. Nyanyi sikit Kak Ifah. Jumpa pertama diriku dengan si dia. Nasib baiklah kita duduk. Kalau tak Mira dah ikut dah. Ah, Gelik sekali. ampun. Trauma dan ketakutan setiap kali bersendirian, ini yang dialami oleh mangsa Samun Siti Nur Azizah Syafriadi, 18 tahun. Kemalangan yang berlaku pada tahun lalu menyebabkan tangan kanan Siti terpaksa dipotong sehingga paras bahu akibat kecederaan yang dialami. Meskipun peristiwa hitam itu masih tebal dalam ingatan, dia cuba kekal positif dalam menjalani kehidupan sehariannya. Bersama Nona, menyelami kecekalan gadis remaja ini melawan kesakitan dan bangkit mendepani cabaran. Tuhan uji tanda Tuhan sayang. Kuatnya kau, Kak. Umi sendiri pun tak sekuat kau ni. Siapa sangka gadis remaja beraut manis ini pernah melalui detik hitam yang hampir meragut nyawanya. Ketika peristiwa pahit itu berlaku, motosikal yang dibonceng Azizah bersama temannya diserang dan disamun oleh 3 orang lelaki di Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Susulan kemalangan, tangan kanan Azizah terpaksa dipotong sehingga paras bahu akibat kecederaan teruk yang dialaminya. Saya baru habis buat live bundle dekat KL, area Keramat. Lepas tu saya nak balik rumah macam biasalah. Tahu-tahu jadi macam tu. Sebab saya pun tak ingat apa yang jadi. Ingatkan aksiden biasa-biasa. Macam kalau patah tu yelah boleh lagi faham. Tapi waktu tangan tu dah tak ada, memang tak tahu apa-apa. Roslinawati yang dimaklumkan mengenai keadaan anaknya sejurus selepas kejadian masih terkejut dan tidak percaya dengan berita yang disampaikan. Adik dia datang ketuk pintu bilik tu. Umi, ada orang telefon kata kakak aksiden. Aksiden siapa? Tak tahu dia duduk cakap tak tahu. Siapa yang kau? Tak tahu. Saya call balik nombor tu, tanya, betul ke anak saya aksiden apa semua? Dia betul cik, dia tu anak cik aksiden dekat Jalan Kuching. Kata cik cepat pergi HKL lah sebab kita orang dah call ambulans. So siap-siap pergi sana je. Jumpa kat sana je cik. Saya tak fikir apa sebab dia pun sebelum ni dia pernah aksiden. Ingat tak serius lah kot sebab dia hanya luka-luka je kan. Saya melangkah masuk dalam kecemasan tu, saya tengok darah kat lantai mintik. Fikir itu darah orang. Tak sangka yang itu adalah darah anak saya lah. Nurse bawa saya masuk dalam. Saya tengok dia. Dia dah tak sedar diri. Dia panggil semua. Doktor cakap dia memang tak sedar puan, kata. Puan tunggu luar, kata kami cuba selamatkan dia. Sedih, namun Azizah tetap bersyukur dan reda. Dia menganggap dugaan ini adalah pemangkin untuk dia memulakan kehidupan baru dengan peluang rezeki yang lebih baik. Time tu lambatlah dapat tahu. Itu pun sebab tanya doktor. Kenapa tangan sebelah ni boleh angkat walaupun berat, sebelah lagi tak boleh angkat. Dia rasa berat tapi tak boleh angkat langsung. Lepas tu doktor pun cakap
takkan awak tak ingat apa-apa. Lepas tu saya pun cakap lah, memang tak ingat apa-apa. Lepas tu doktor cakap awak aksiden. Tangan awak, dia tak nak bagi tahu lagi lah. Lambat-lambat dia suruh sabar apa semua. Lepas tu dia cakap tangan awak dah tak ada. Time tu tak percaya. Tak percaya, lepas tu nak cakap dengan doktor tu nak tengok. Lepas tu dia tutup lansir katil tu, dia buka, dia tunjuk. Dia ambil gambar. Lepas tu time tu tak ada rasa apa-apa lah. Cuma rasa macam terkejut. Dia bertanya pada saya, betul ke tangan kakak dah tak ada Umi? Saya terkedu. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya diam. Ambil masa juga untuk saya jawab. Memang dah tak ada. Ada ke tangan kakak ataupun tak ada sekalipun. Tak penting lagi Umi. Yang penting kakak selamat. Nyawa lagi penting. Kakak mampu buka mata tengok Umi. Dengar suara Umi. Itu cukup bagus kak. Bersyukurlah kak. Masih beri peluang lagi. Tuhan masih sayang kat kakak. Dia bagi peluang untuk kakak lagi. Kakak redha ke? Dia juga kakak redha dia tu. Setitik air mata tak keluar. Dia tak menangis pun. Saya peluk dia. Cakap, ya Allah, kuatnya kau kak. Umi sendiri pun tak sekuat kau ni. Ibarat diberi nyawa kedua, peluang untuk meneruskan kehidupan seperti biasa adalah satu rahmat buat dia dan ibunya. Tangan palsu yang diterima daripada hasil bantuan sebelum ini sangat membantu Azizah dalam melakukan aktiviti sehariannya. Namun alat tersebut kini mengalami kerosakan dan Azizah terpaksa menyesuaikan diri tanpanya. Apa yang beza sekarang ni, apa yang lepas jadi ni, daripada segi kawan, daripada segi hatilah perasaan. Lepas tu daripada segi orang sekeliling. Setengah orang sekeliling pandang remeh lah. Kalau kawan-kawan tu waktu awal accident tu adalah bagi kata-kata semangat. Kalau nak datang rumah ni pun adalah tak sampai 5 orang. Memang kalau rasa nak kawan tu kawan lah. Tapi yang cakap kalau setengah orang tak boleh terima kita jadi macam ni. Malu ke, segan ke. Tapi tak kisah pun. Kalau orang tu rasa ikhlas nak kawan, kawan. Kalau kawan pun sebab tak payahlah kot. Mula berniaga sejak berusia 14 tahun, Azizah menyimpan hasrat untuk mendalami ilmu perniagaan dan mengembangkan bakatnya dalam bidang solekan secara profesional. Minat berniaga daripada zaman sekolah, ada sekolah rendah lagi sebab kami berniaga kecil-kecilan ni, berniaga kuih kat bawah. Sejak arwah abah dia masih ada lagi. Dia dah kata berjinak-jinak dengan berniaga. Kira tak malulah. Memang minat. Walaupun orang kata lepas accident, orang kata kalau setengah orang tu memang ambil masa lah kot kan. Tapi dia kira positif, dia cepat sangat. Adalah rasa nak ambil bidang macam nak sama belajar ke kalau dapat lah. Macam ambil Giamara ke apa ke, college ke. Kalau ada rezeki ada. Kalau ikutkan daripada kecil memang kidal. So kalau nak buat apa-apa kerja tak kekok sangat lah. Kalau macam lepas accident ni, Tuhan nak ambil tangan yang tak saya selalu gunakan. So tak ada apa-apa masalah lah. Walaupun macam saya hilang sebelah tangan, walaupun rasa diri ni tak apa orang cakap tak sempurna dekat mata orang, ada lagi yang lebih teruk daripada kita. So jangan putus asa. Mungkin Tuhan uji kita. Tuhan uji tanda Tuhan sayang. Saya memang kakak sulung. Ada lagi, bawah saya ada 4 orang lagi. Semuanya sekolah. So saya ada tanggungjawab lah yang besar. Tapi dalam masa yang sama, diorang tak ada susahkan saya sangat. Saya harapkan diorang boleh sekolah sampai orang cakap cemerlang lah. Ada impian sendiri.
Sikap positif dan kecekalan Azizah seharusnya menjadi inspirasi buat semua, khususnya golongan muda, agar tidak mudah berputus asa dalam menjalani kehidupan yang penuh mencabar. Nona berharap agar Azizah mampu mencapai impian dan berjaya dalam apa sahaja yang diusahakannya. Minggu ini, Nona bersiaran dari kediaman seorang penyanyi, pelakon, pengacara, pelawak. Semualah dia. Dan kini bergelar usahawan wanita berjaya. Siapa lagi kalau bukan Miss Diva Iffa Razia. Apa khabar Kak Iffa? Hai, khabar baik. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Cantiknya Mira. Alhamdulillah, terima kasih Kak Iffa. Ni cantik sangat rumah Kak Iffa ni. Ni sambil-sambil kita berbuat, sambil-sambil akan nak tuang air. Itulah sebelum kita bersembang lebih panjang kan Kak Iffa. Mira nak tanya tentang dekorasi kediaman Kak Iffa ni, apa konsep yang dipilih? Konsep dia simple-simple aja Mira. Rumah ni sebab kita orang duduk penthouse. Jadi bukan rumah banglo. Jadi nak kata mewah sangat pun biasa je. Jadi sesedap mata memandang. Jadi saya pilih ni bersama suami, pilih konsep yang sederhana, moden. Tema moden lah, bukan moden klasik tapi moden. Konsepnya moden dan ramai nak tahu siapa yang bertanggungjawab dengan rekaan hiasan dalaman rumah ni. Okey, kami menggunakan perkhidmatan ID iaitu Cik Farina. Yang bersama dengan idea suami saya dengan saya. Jadi inilah hasil yang kami buat. Sangat cantik, mewah dan elegan. Istimewa dengan artis throwback kali ini, Mira bersama Tuan Badan untuk terus jawab soalan-soalan cepu mas. Boleh ke Kak Iffa? Wow, tak sabar juga. Okey Mira. Yalah, Kak Iffa, ramai yang tahu Kak Iffa dinobatkan sebagai artis versatile popular di ABPBH ke-30. Sebenarnya, Kak Iffa juga digelar sebagai Diva Dangdut Malaysia. Wow, dahsyat. Kongsikanlah sedikit Kak Iffa, macam mana mendapat gelaran tu? Diberikan oleh peminat-peminat sendiri. Peminat yang bukan saya saksikan. minta saya diberi nama Diva Dangdut, tak. Sebenarnya dalam nation ni banyak lagi artis dangdut yang lain. Kita ada Ratu Dangdut Emelina, Ratu Gele, Masih Dayu. Ada title-title yang diberikan. Macam saya Diva Dangdut. Yang Emelina contoh Ratu Dangdut. Ratu Gele Masih Dayu. Dia ada kategori dia. Diva Dangdut Malaysia. Tapi sebenarnya Kak Iffa memang cita-cita nak jadi artis atau bagaimana? Memang cita-cita jadi artis. Mira. Daripada dulu? Daripada sekolah. Daripada sekolah. Dulu kalau orang cakap kalau kita punya report card kita tu, kita tulis cita-cita kita tu, cita-cita pertama tu penyanyi. Penyanyi. Dia dah tahulah memang bakat dah. terpendam tu dah memang ada. So kalau bila dah cakap kita dah tahu gelaran Diva Dangdut, dah tahu memang daripada kecil nak jadi penyanyi. Kongsilah sikit dengan penonton lagu dangdut yang Kak Iffa boleh kongsikan. Okey, lagu dangdut saya yang orang kenal saya dulu sampai sekarang ni, itu je lah lagu, padahal banyak lagu lagi aku menyanyi, banyak album lagi, tapi itu yang orang kenal Iffa Razia ni dengan lagu Ser. Nyanyi sikit Kak Iffa. Jumpa pertama diriku dengan si dia, Ser. Tak disengaja ku berjumpa dengannya di tempat pesta saat aku berdansa riang menari bergembira berpandangan mata aku jumpa si dia. Baiklah kita duduk. Kalau tak Mira dah ikut dah. Menggelik sekali. Tak boleh ada jadi viral tau. Kak Iffa ni dari dunia dangdut ke pentas lakonan dan pengacaraan. Cerita sedikit macam mana boleh bertukar bidang? Bertukar bidang, mungkin saya ni banyak bercakap. Bila orang tengok saya ni kuat sangat bercakap non-stop, tak kata nak berhenti. Bercakap, waktu saya tak bercakap, waktu saya tidur je. Jadi mungkinlah itu bakat yang terpendam yang orang nampak. Orang menilai, boleh ni kalau kita ajak dia jadi pengacara, mula jadi MC biasa je. Tapi bila dia tengok saya boleh pull the crowd. Boleh tarikkan penonton tu untuk tengok, tak boleh pergi mana-mana sampailah habis acara. Maknanya bukan semua orang boleh
tarik crowd tu. Jadi kita istimewanya seorang pengacara, kita kena pegang majlis tu sampai habis. Sebab tumpuan ni pada kita. Sebab kita yang mengenali majlis tu A sampai ke Z. Kalau kita tak dapat tarik orang bagi tumpuan pada kita, maknanya kita gagal. Jadi pengacara bukannya mudah. Kalau kita nak menyanyi, senang menyanyi, habis lagu balik. Macam jadi pelakon, senang berlakon, habis scene kita balik. Jadi setiap task tu berbeza. Inilah Kak Ifah nak tanya sikit. Sewaktu zaman kegemilangan Kak Ifah dulu-dulu lah kan. Apa trademark yang menjadi ikutan? Mungkin dari gaya rambut ke, pemakaian ke, atau aksesoris Kak Ifah? Okey, seingat Kak Ifah lah kan, waktu zaman dulu kita orang ni memang meriah. Tak meriah tak namalah penyanyi dandut. Betul. Kan? Jadi tapi saya ni memang kalau tak ada bling-bling, pakai baju tak lilap-lilap, sebatu orang Malaysia tengok tu memang bukan Ifah Razia lah. Waktu tu. Tapi masih muda-muda dulu kan. Mira seksi sikit lah. Muda-muda. Zaman muda-muda kan. Jadi masa tu mungkin orang tengok Ifah Razia ni artis kontroversi zaman-zaman dulu kan. Seksi sikit, bling-bling. Gaya rambut saya pun memang jadi ikutan sebab rambut saya ni tak panjang, tak pendek, tapi dia suka buat kekel, dia suka color-color rambut pun jadi ikutan juga. Maknanya nak nampak cantik je lah 24 jam. Iyalah Mira, kalau tak diva lah. Kan? Betul, dan kita ni bila bercakap soal penampilan dan kecantikan, memang sinonim sangat dengan kaum wanita yang gemar bergaya dan nak nampak anggun setiap masa. Lebih-lebih lagi untuk hari bersejarah, betul tak Kak Ifah? Betul Mira. Jadi segmen Fashion Minggu ini Nona bawakan koleksi busana pengantin eksklusif, rekaan tradisional dan moden daripada Firdaus Hakimi Kuala Lumpur. Saksikan. Pemilihan busana yang sesuai adalah antara perkara yang harus dititik beratkan oleh bakal raja sehari agar sesuai dengan bentuk badan dan kelihatan anggun berseri. Jenama Firdaus Hakimi menampilkan koleksi busana pengantin yang cantik digaikan untuk majlis perkahwinan dengan tema moden mahupun tradisional. Because it's actually more to bridal. So most of baju yang kita sediakan is actually baju untuk pengantin. Tak kisahlah untuk majlis bernikah ke, bersanding ke ataupun untuk bertunang. Okey, untuk koleksi yang bridal pada tahun ni, actually kita punya inspirasi adalah our key point untuk this collection is minimalist and timeless. So the timeless is actually something I memang menitik beratkan sebab I nak something yang my client pakai. I nak benda tu dia jadi sampai bila-bila pun orang akan suka baju tu. I nak baju tu jadi malah segar lah kiranya. Kombinasi elemen moden dan tradisional sesuai bagi mempelai yang sukakan gaya elegan namun tetap mengekalkan keayuan si pemakai. So kalau you tengok balik to the collection yang bridal eye, mostly kita menitik beratkan siluet-siluet yang tradisional. Contohnya macam kita sediakan kurung. Kalau dress pun cutting is very straight cutting yang very classic punya cutting. So untuk design pula kita tak ada exaggerate too much on the design. Kita banyak main kepada siluet tradisional tapi kita twistkan sikit saja untuk bagi dia rasa moden dan elegan lah yang penting. Contohnya macam untuk koleksi ni kami menggunakan French lace and then beading pun very intricate punya beading, and then material juga kita guna material yang ada yang kita guna traditional juga material macam material songket, and then material yang paling I suka is chiffon lah. Chiffon Georgette is our personal favourite. Memang every collection kita akan gunakan this type of material. Perincian warna dan material yang digunakan oleh jenama ini menjadikan busana pengantin lebih istimewa dan eksklusif. Baju peach tu, baju is a dress actually, berpotongan corset. So untuk design kali ini kita menggunakan warna peach because warna ni actually warna yang sangat-sangat high demand sebenarnya, and then this actually is very simple design tapi kita just add sikit saja draping di bahagian waistline untuk bagi efek nampak more modern.
Untuk design yang kedua ini, songket warna biru. Actually, this one pun sangat high demand. Kita menggunakan teknik yang sangat tradisional untuk this baju, di mana kita menggunakan teknik sulaman goyang yang memang 100% freehand punya kerja. So this one tak ada penggunaan any machine atau tak ada penggunaan any robot ke apa, memang 100% kerja tangan manusia lah yang buat. Including all the beadings pun memang 100% memang hasil kerja tangan. So this one is very special juga untuk I sebab kita spend quite a few months juga untuk buat this satu pasang baju saja. And then untuk selendang kita menggunakan material organza. Juga ada sulaman juga. So it match with the baju. And then ada detailing juga dekat setiap perincian di hujung selendang tu. Untuk yang design yang ketiga ni, kami menggunakan material chiffon. The inspiration for this design is actually kebaya. So kalau you tengok dekat siluet dekat bahagian leher dia ada bentuk kelepek kebaya yang tradisional. Tapi I twistkan design ni, I buat dia kebaya tuck-in. So it's actually two piece yang kita boleh pakai as a tuck-in punya kebaya. And then I juga buat olahan di segi tangan dia. Daripada segi sleeve dia, I buat macam flash sleeve. And then the detailing, the perincian kami menggunakan French lace yang dijahit satu persatu, berwarna off-white juga. So dalam design ni dia ada two looks lah, kiranya macam tradisional dan moden yang kita gabungkan. Busana pengantin berkonsep tempahan dibuat khas ini bukan sahaja mampu memenuhi impian bakal pengantin dalam menggaikan busana idaman, malah turut membuka ruang untuk mereka berkarya dan menonjolkan bakat sedia ada. Kita masih lagi bersama artis throwback Nona minggu ini, Ifa Razia. Terima kasih Amira. Kak Ifa, lebih 27 tahun dalam industri kan? Betul. Pasti banyak kisah suka dan duka sepanjang kerjaya. Mungkin Kak Ifa boleh kongsikan dengan penonton apa pengalaman yang paling tak boleh dilupakan? Oh, pengalaman saya yang tak boleh dilupakan, of course lah. Bila arwah mak tak ada. Itu yang paling sedih sekali. Mula-mula saya jadi artis, first album, bapak pula pergi. Arwah bapak pergi. Memang sedih lah, tak sempat aja nak rasa Kak Ifa punya pendapatan sebagai seorang penyanyi ketika tu. Lepas tu berlemak sampai mak tak ada. Itulah yang macam cakap paling sedih lah menyanyi artis. Tapi yang selebihnya memang manis-manis, ada pahit, ada, semuanya ada. Cuma bila kita kehilangan orang tercinta tu, memang itu yang paling menyedihkan dalam hidup kita sebenarnya. Tapi sebenarnya saya dapat sokongan yang banyak daripada suami saya, daripada anak-anak saya, daripada peminat-peminat saya khususnya. Itu diorang menerima saya seadanya sampailah hari ini. Itu yang paling penting. Ya, betul, dan kerana itulah Kak Ifa masih lagi berdiri teguh di sini. Penonton dan peminat mengenali Kak Ifa sebagai seorang artis yang sangat happening, sangat ceria, becok orangnya, dia orang katalah. Tetapi hakikatnya di sebalik kamera, siapa Ifa Razia sebenarnya? Adakah mempunyai dua karakter yang berbeza atau macam mana? Saya seperti mak-mak orang yang lain juga, Mira. Duk rumah pakai kaftan juga, sama je. Tak ada beza. Kan? Duk rumah, anak-anak kecil tak ada. Jadi jaga anak kucing 6 ekor. Sama je. Kalau kau duk rumah tu tak pergi mana-mana, tengok TV, masak seperti biasa je. Tapi masak tu boleh kira dengan jari lah. Setahun 3 kali je lah. Hari-hari tertentu, hari raya je lah. Kan? Hari-hari biasa maid yang buatkan kerja apa semua kan. Jadi kat rumah tu saya, kalau saya berada kat rumah, saya fokus kepada family. Sama je. Rutin sama. Tapi bila saya bekerja memang tak tentu masa balik, tak tentu masa makan, memang 24 jam di luar. Itu je. Itu kita mengenali sebagai seorang artis. Tetapi sebagai seorang ibu pula macam mana? Adakah Kak Ifa seorang ibu yang manja ataupun seorang ibu yang garang? Kalau tengok rupa memang macam garang. Tapi sebenarnya saya dengan anak-anak semua tegas. Bukan garang, tegas. Tapi yang sebenarnya yang lebih dekat dengan anak-anak adalah suami. Dia lebih dekat dengan anak sebab Kak Ifa selalu tak ada kat rumah kan. Jadi
suami Kak Ifah yang lebih menjaga anak-anak tu lebih pada Kak Ifah. Tapi bila Kak Ifah dekat rumah, anak-anak Kak Ifah akan perhatikan. Dah buat kerja sekolah belum? Anak seorang yang tinggal dalam sekolah kan. Ini memang perhatikan anak-anak pergi mana, apa semua, buat apa, memang I ambil tahu. Sampai girlfriend dia, boyfriend, I mesti nak ambil tahu. Jadi kita buat kawan. Anak-anak ni kita kena buat kawan. Kalau tak, diorang tak nak share. Lagi-lagi di zaman sekarang kan, kita kena spotting. Betul, kita kena spotting, understanding. Yeah. Sebab kita pun pernah melalui zaman-zaman remaja seperti mereka juga, Amira. So kita tak boleh bagi kongkong sangat anak kita ni. Tapi kita bagi kebebasan yang berpatutan pada mereka. Tidak boleh melebihi batas. Itu je. Alhamdulillah. Baiklah, sedar-sedar Kak Ifah kini sudah bergelar usahawan wanita yang berjaya dan sibuk menguruskan festival jualan bersama rakan-rakan artis dan juga selebriti. Yang nak tanya ialah, apa lagi impian yang ingin dikecapi dan apa perancangan Kak Ifah selepas ini? Terima kasih Amira. Sebenarnya Kak Ifah pun baru balik pada Star Vendor Kedah Raya Fest baru-baru ni kan. Dan sibuk untuk festival, untuk pergi ke Sabah. Kita ada agenda kita untuk Mega Raya tahun depan. Kita nak buat 100 orang selebriti terlibat, 100 jam tanpa henti dan 1000 vendor. Itu adalah sangat mega. Dan impian Kak Ifah ingin membawa rakan-rakan artis yang selebpreneur ni berjaya bersama Kak Ifah. Bukan Kak Ifah hanya ke depan Kak Ifah seorang je. Kak Ifah nak mendidik rakan-rakan artis, selebriti mana, selain mereka mengembangkan bakat mereka sebagai seorang artis, penyanyi, pelakon, whatever, tetapi Kak Ifah nak didik mereka juga, bimbing mereka juga menjadi seorang usahawan yang berjaya. InsyaAllah dengan bimbingan daripada government yang ada sekarang ni banyak membantu festival Kak Ifah ni dengan bisnes Kak Ifah Serifah Beauty dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Itu je. Saya nak berkongsi sesuatu yang memberikan bermanfaat, walaupun saya tak dapat berikan duit ke apa ke, saya nak ajak mereka berjaya bersama-sama di dunia dan di akhirat. Amin. Itu je impian saya. Semoga apa yang dirancangkan bakal menjadi kenyataan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan Nona akan bersama Ifah Raziah lagi, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Setiap muslimah yang beriman pasti mahu menjadi wanita yang mampu membahagiakan pasangan, ibu bapa serta keluarga. Namun untuk istiqomah dan mengejar ganjaran sebagai wanita solehah di zaman moden dan penuh cabaran ini memerlukan ketakwaan dan kesabaran yang tinggi. Ikuti kupasan lanjut bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin dalam segmen Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini sahabat-sahabat penonton Nona di TV3? InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat penonton bagaimana kita nak mencontohi isteri-isteri yang salehah sebagaimana yang telah namanya diangkat sebahagian daripadanya dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, mungkin ada orang tanya pada saya, Ustazah, itu zaman-zaman dahulu, zaman moden ni boleh ke kita nak jadi wanita yang salehah? Jawapannya boleh. InsyaAllah ada ruang dan peluang di sana untuk kita semua bergelar wanita salehah. Bagaimana nak bergelar wanita salehah? Di sana ada beberapa karakter. So kita nak jadi wanita salehah, jom kita tengok apakah ciri-ciri wanita salehah. Fasalihatun qanitatun lil ghaibi bima hafizallah. Orang-orang ataupun wanita-wanita yang salehah itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim ialah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ni karakter nombor 1. Tengok bagaimana ketaatan kita dalam perintah yang Allah telah berikan. Tengok macam mana solat kita, tengok bagaimana aurat kita. Itu ciri pertama. Fasalihatun qanitatun lil ghaibi hafizatun lil ghaibi. Yang kedua, ciri wanita salehah, dia menjaga maruah dirinya. Dikala suaminya tak ada dekat depan dia, di belakang suami dia, dia tak lupa bahawa dia adalah seorang isteri yang perlu menjaga maruah suami.
Dan sahabat-sahabat inilah yang kadang-kadang mencabar pada hari ini. Kita ada media sosial dan kadang-kadang kita terlupa untuk menjaga maruah suami kita. Ya, begitulah juga di dalam hadis Nabi SAW menerangkan ciri-ciri isteri salihah. Al-mar'atus salihah idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha. Qila laki udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Iaitu ciri-cirinya mesti dia solat, mesti dia puasa, mesti dia menjaga maruah. Yang ini apabila dia menjadi wanita-wanita yang mempunyai ciri-ciri ini, nak tahu apa berita gembira? Berikan berita gembira ini kepada mereka. Mereka boleh pilih di mana sahaja pintu-pintu syurga yang ingin mereka masuki. Subhanallah. Teringin kita menjadi seperti Sayyidatina Khadijah yang mana malaikat turun menyampaikan salam Allah dan memberi berita gembira kepada Sayyidatina Khadijah bahawa Allah telah memurniakan kepada Sayyidatina Khadijah sebuah istana di syurga. Mudah-mudahan wanita salihah nantikan ganjaran hebat dari Allah, iaitu satu ganjaran yang sangat mahal yang mana kalian akan ditempatkan di dalam syurga yang penuh dengan nikmat tanpa rasa kebosanan, penuh dengan nikmat tanpa rasa kelelahan. Dekat dunia memang kita kena berlelah, kat dunia memang kita kena berpenat, tapi di syurga segala ganjaran yang baik Allah berikan. Wanita salihah yang kedua, dia akan diberikan oleh Allah menjadi suatu martabat, iaitu apa? Ketua wanita syurga. Menjadi kepada, kalau kita tengok bidadari syurga pun subhanallah punya dah nikmat Allah bagi. Wanita salihah dia menjadi ketua bidadari tau. Kalau nak, mari sama-sama kita usaha, kita mengejar title ini, mudah-mudahan milik kita semua. Jumpa lagi dalam segmen Nur dalam Nona TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Diiktiraf sebagai negara yang menyimpan 1001 sejarah warisan dunia, Jepun adalah antara lokasi yang wajib dikunjungi bagi anda yang gemar melancong. Tidak hanya terkenal dengan kecanggihan peralatan teknologi terkini, negara matahari terbit ini juga kaya dengan panorama alam semula jadi yang menakjubkan. Ikuti perkongsian Eva V. David, anak Sarawak yang kini menetap di bandar Niigata, Jepun dalam segmen Sana Sini. せてください。いただきます。Wow! Dekatnya. Boleh bang kamera? Hai. はじめまして、エヴァと申します。マレーシアのサラワック州から参りました。よろしくお願いいたします。Saya sampai di Jepun pada tahun 2016 dan tahun ini merupakan tahun ke-7 saya berada di sini. Sekarang, saya mengambil master dalam jurusan Advanced Science and Technology di Niigata University. Apabila merancang percutian ke Jepun, pasti ramai yang terbayangkan keindahan suasana di kota besar seperti Tokyo, Osaka dan Hokkaido. Namun realitinya terdapat banyak lagi destinasi menarik yang tidak kurang hebatnya seperti Pulau Sado yang menyajikan panorama yang menakjubkan. Teluk Sengkakuan amat terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan. Ia terdiri daripada 5 teluk kecil dan dikatakan menyerupai Teluk Hardanger di Norway yang dianggap sebagai tebing tercantik di dunia. Di sini, para pengunjung berpeluang untuk menaiki bot sambil menikmati pemandangan di sekitarnya. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di sini adalah menaiki perahu berbentuk bulat yang diperbuat daripada kayu pohon cemara Jepun.
Selain berpeluang untuk mencuba aktiviti baru dan unik ini, pengunjung juga boleh menikmati keindahan kawasan sekitar Pulau Sado yang mendamaikan. Jikalau anda peminat anime, anda mungkin tidak asing dengan anime Spirited Away hasil karya Studio Ghibli. Sebenarnya, salah satu aktiviti ekonomi di Pulau Sado telah menjadi inspirasi dalam babak anime ini. Pada asalnya, bot yang dikenali sebagai Tarai Bune hanya digunakan untuk aktiviti perikanan, khususnya untuk menangkap tiram dan sotong. Namun, kini pengalaman menaiki bot bulat ini juga boleh dinikmati oleh para pelancong di Pulau Sado. Terkenal dengan pemandangan indah, Onogame antara tarikan yang mengagumkan, terutama sekali buat pecinta alam semula jadi. Walaupun hanya sekadar mengambil udara segar, pengunjung tidak dapat merasai pengalaman manis yang sama di tempat lain. Onogame merupakan monolit setinggi 167 meter yang menonjol ke lautan Jepun. Pemandangan di sekitar batu gergasi ini begitu indah sehingga mendapat 2 bintang dalam Michelin Green Guide Japan. Pada akhir bulan Mei sehingga awal bulan Jun, kawasan sekitar Onogame dihiasi dengan bunga daylily yang dikenali sebagai Tobishima Kanzo dalam bahasa Jepun. Selain daripada mampu mencecah sehingga 1 meter ketinggian, keistimewaan bunga daylily adalah kemampuannya untuk tumbuh secara berkelompok sehingga mencecah 1 juta bunga. Panorama di sekitar Pulau Sado mampu memukau mata sesiapa sahaja yang berkunjung. Bagi pencinta makanan laut, anda boleh mencuba hidangan yang segar dan enak di sini. Jika berkunjung ke Pulau Sado, maka tidak lengkaplah jika anda tidak singgah di restoran Naga Hamaso. Restoran ini menawarkan variasi makanan laut yang segar dan lazat. Antara menu yang menarik di sini adalah sushi, tempura dan kaisendon. Dengan saiz hidangannya yang mengenyangkan, anda pasti berpuas hati dengan harganya yang berpatutan. Pulau Sado Niigata menjanjikan percutian yang menarik kepada pelancong. Boleh menghayati kota bersejarah dengan pemandangan flora dan fauna yang memikat hati, menjadikan lokasi ini amat sesuai bagi mereka yang inginkan suasana tenang dan jauh daripada hiruk-pikuk bandar Jepun. Baiklah, hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Sekali lagi jutaan terima kasih pada Kak Ifah dan juga suami kerana sudi menerima kunjungan Nona pada minggu ini. Sama-sama Amira dan juga Nona kerana sudi datang ke rumah saya ni. Sebelum kita berundur, mungkin Kak Ifah ada sedikit pesanan buat penonton, khususnya buat peminat Kak Ifah. Okey, buat peminat-peminat saya di luar sana yang menonton rancangan Nona ni, saya doakan anda semoga diberkati, dirahmati kan, sentiasa dilindungi kan daripada wabak-wabak yang datang ni. Kita tak tahu macam mana kan, kita kena jaga kesihatan kita walau di mana saja kita berada. Yang pentingnya khusus untuk wanita di luar sana, jangan mudah putus asa. Okey, walaupun kita ni pernah jatuh, pernah bangun, kena bangun juga. Jatuh berkali-kali, anda kena bangun juga. Kena ubah mindset anda, kena selalu berfikiran positif. Lagi satu, usaha tidak akan mengkhianati hasil yang anda lakukan. Itu sebenarnya. Okey, yang paling penting Amira, you kena jadi diri you sendiri. Jangan, tak perlu ikut orang pun. Jadi diri sendiri. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, ingat tu. Dan jangan lupa layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Sampai bertemu lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Jemput Mira. Makan. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu